Yang mana komen ni bagi saya agak menarik dan agak panas sikit lah kan. Yang mana dia orang bagi tahu kenapa sampai abang ulang-ulang benda yang sama. Sebab pun abang perasan tapi ada benda lain yang menyebabkan abang rasa wajar untuk kita ketengahkan isu ni. So kalau ada sedikit jawapan daripada abang. Macam forum perdana dengan saya pakai kopiah Alright. Scoverto Hub proudly presenting to you the new edition t-shirt, The Inspiration. Edition kali ini datang dengan 4 design guys. Luffy with Shanks, Zoro with Mihawk, Sanji with Honor Zeph dan Jinbei with Fisher Tiger. Pre-order dibuka sekarang dan akan tutup pada 31 Mac 2023. Masih belum gaji? Jangan risau. WhatsApp dan booking dulu design yang korang berkenan. Grab segera guys sebelum pre-order ditutup. Link website aku tinggalkan di ruangan description dan pin komen di bawah. Ya, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan One Piece. Alright guys, dalam video kali ini agak special sikit sebab pada video ini aku utarakan satu segmen yang mana aku namakan segmen ini untuk membaca komen korang yang telah pun komen dekat aku punya community dan aku punya video. Dan bersama-sama aku juga aku bawakan dalam video ini Zahir Asna, my co-host di channel Kimi Scoverto. Say hi my brother. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Zahir. Thank you Zahir kerana bersama-sama dengan saya walaupun dikesibukkan berpuasa, dikesibukkan tilawah, dikesibukkan tarawih tapi sudi untuk bersama-sama dengan saya Thank you Zahir. Okey, sama. Terima kasih bang sudi jemput bang. Okey Zahir, sebagaimana yang saya intro tadi, saya bagi tahu kita akan bacakan komen dan kita akan react lah ataupun kita akan respon lah terhadap komen tersebut sebab macam awak sendiri sedia maklum Zahir, bila kita buat video ni, kita edit, kita buat skrip, kita buat apa nak posting lagi, nak cari idea lagi, nak research lagi kan makan masa dan kita tak ada masa, tak berkesempatan, bukan tak ada masa, tak berkesempatan untuk reply message komen-komen daripada nakama kita. Tapi sedangkan kita suruh dia orang komen kan. Betul. Sebab itulah saya tampilkan segmen ini untuk kita orang kata apa, menghargai komen-komen yang diorang telah tinggalkan dekat channel kita lah. Minggu-minggu lain pun bukan tak nak baca, tapi sebab tak ada break kan. So minggu ni ada break tu yang sempat tu bang Ya betul. Mangga pun minggu ni tak ada. So sempat lah nak baca komen ni. Jadi basically segmen kali ni adalah untuk kita membaca komen dan kita pula bagi pandangan kita tentang komen tersebut. So tanpa melengahkan masa lagi, jom let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi follow TikTok aku, jangan lupa untuk follow so that korang dapat update teori dan fakta pendek dari aku. Dapatkan t-shirt Inspire Edition yang didatangkan dengan 4 desain menarik. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ekozo Yororomo. Okay, komen yang pertama yang saya nak baca adalah berkenaan dengan post saya dekat community tab, yang mana dekat situ saya ada post tentang saya nak postkan satu teori liar dekat video di Kimi Scoverto berkenaan dengan Shanks belum lagi menyerang Kid. Lepas 3 jam daripada posting saya berkenaan dengan yang saya upload dekat community tab tu, baru saya hasilkan dia punya video lah. Jadi adalah beberapa orang yang komen dan pada saya ada satu komen ni sangat menarik daripada Soya ni Dia ada bagi tahulah berkenaan dengan ni komen dia macam ni tau. Dia kata Kid tidak akan mati. Teori dia adalah kenapa Shanks one shot Kid. Terang-terang dia nak tunjukkan bahawa Shanks nak tunjukkan bahawa Kid dia nak bagi Kid ni sedar bahawa dia dengan Big Mom jauh berbezanya. Lepas tu dia tanya pula kenapa Shanks ambil poneglyph tersebut. Dia beritahu sebab Shanks tahu Blackbeard pun mencari poneglyph tu dan terang-terang Shanks nak face to face dengan Blackbeard. Lepas tu dia tanya lagi. Dia tanya tu dia jawab, tanya dia jawab macam gitulah kan. Bagus juga macam gitu Lepas tu dia beritahu kenapa Shanks tak nak tolong Law kalau dia tahu yang Blackbeard sedang mencari poneglyph. Lepas tu dia beritahu sebab Shanks tak tahu Blackbeard ni duduk dekat mana. So dekat dalam chapter ni memang jelas menunjukkan begitulah kan. Dia pun tanya dekat Honggo kan. Honggo kan dia tanya. Honggo. Alright, so berkenaan dengan teori ni Zahir, apa pandangan awak ni? Okay, first bagi saya memang teori ni sangat-sangat menarik saya suka cara dia berfikir. Dia macam dia menghasilkan soalan, lepas tu dia bagi terus jawapan. Jawapan tu pun tak susah sangat untuk kita hadam Dan jawapan tu make sense. So untuk part yang pertama,
Saya setuju dia cakap kenapa Shanks one shot kick tu adalah disebabkan oleh nak tunjuk dekat Kid macam mana perbezaan Kid ni sebenarnya dengan Big Mom ataupun macam mana perbezaan Kid ni dengan seorang Yonko lah. Yang mana Kid ni sebenarnya kalau nak ikutkan dia belum lagi standing dengan level-level Yonko pun. Cumanya dekat Wano itu hari dia ada aliansi daripada Luffy, dia ada aliansi daripada Law kan yang membantu dia bersama-sama dengan samurai. So that dia mampu untuk menumpaskan Big Mom lah. Kita katakan dia tak menumpaskan Kaido pun si Kid ni. Tapi Shanks nak tunjuk kat dia lah. Sebenarnya engkau ni berjaya tu bukan sebab engkau seorang saja. Dan even kita dapat tengok yang Shanks bukan saja menghancurkan Kid seorang, tapi sekali dengan Killer yang juga merupakan salah satu daripada Worst Generation yang terlibat lah dalam penentangan dua orang Yonko, which is Big Mom and Kaido. So benda ni menunjukkan kepada kita kenapa Shanks melakukan hal demikian tu untuk tunjuk bahawa Kid masih lagi belum berada pada tahap yang selayaknya berhadapan dengan seorang Yonko. Tu saya bersetuju dengan apa yang dia cakap. Lepas tu kemudian adakah abang nak bagi pendapat abang untuk benda ni dulu atau apa nak saya proceed? Itulah dengan poin yang seterusnya. Yang soalan dia tu kan, dia tanya kenapa one shot tu kan, nak tunjukkan ke setahap mana orang kata apa, power scaling antara Yonko. Sebab kita dalam dunia One Piece ni kita ada beberapa apa kategori-kategori lah, boleh dikatakan macam gitu kan. Kita ada Yonko, Liga Yonko, lepas tu kita ada Liga Shichibukai, lepas tu kita ada Liga Supernova. Yang mana kalau kita tengok kita tolak tepi soalan ni, kita tengok Luffy dia naik mendadak kan, daripada Supernova tu dia boleh atasi terus sampai ke Shichibukai, terus dia naik sampai ke Yonko pun dia boleh atasi lah, walaupun ada sedikit rintangan lah kan. Tapi kat situ Oda nak tunjukkan kepada kita power scaling antara tiga parti sini lah kan. Tolak benda-benda yang lain lah. Jadi dekat sini apa yang Soya ni nak sampaikan adalah berkenaan dengan power scaling Shanks versus Big Mom. Sebab sebelum ni kita boleh tengok yang Big Mom dengan Kaido kan, dia ada orang kata apa, dia bagi tahu dia buat serangan Ikoku Sovereignty yang mampu ditahan sekejap oleh Zoro kan. Tapi untuk seorang saja Shanks ni kan mampu untuk cederakan ataupun kalahkan dua supernova sekaligus. Sebelum ni dua Yonko versus satu supernova, tapi sekarang ni satu Yonko versus dua supernova. Kat situ kita boleh nampak lah power scalingnya kan. Jadi pada saya menarik lah komen dia yang pertama ni. Lepas tu yang kedua berkenaan dengan dia tanya betul kenapa Shanks ambil poneglyph tu kan. Dia beritahu sebab dia tahu yang Blackbeard pun mencari poneglyph tu juga, dan sebab dia nak menghadapnya Blackbeard tu face to face. Berkenaan dengan ni apa pendapat awak boleh? Okey, pada pendapat saya pula, bagi saya pun ni poin yang diketengahkan. Soya ni merupakan seorang yang saya rasa simple idea dia gunakan, tapi idea dia tu padu lah kan. Sebabnya kita macam kita terfikir juga, betul lah, kita dapat tengok sebelum ni Shanks dah bagi tahu yang dia pun nak cari One Piece. Tapi kita dapat katakan dengan kemampuan Shanks yang boleh menggunakan kamus hari untuk menumbangkan dua orang Worst Generation sekaligus ni kan, kita dapat rasa, kita bukan dapat rasa, kita percaya yang Shanks ni sebenarnya mampu je untuk mengumpulkan sendiri semua road poneglyph tu kalau dia nak. Dia boleh je pergi Wano, dia minta dengan Kaido salinan road poneglyph tu kan. Dia boleh jumpa dengan Big Mom, dia minta dengan Big Mom kan. Maknanya dia boleh collateral atau bincang secara baik, ataupun dia nak paksa pun dia mampu. Sebab kita dapat tengok macam mana besar kekuatan seorang Shanks ni. Tapi dengan cara dia mengeluarkan satu idea yang sebenarnya Shanks nak ambil daripada Kid ni, sebab tak nak bagi Law rampas daripada Kid. Sebab dia tahu yang Blackbeard tak nak bagi Law pula, tak nak bagi Blackbeard rampas road poneglyph daripada Kid lah. Sebab Shanks tahu yang Blackbeard juga mencari benda yang sama. Dan kemudian Soya ni memberi idea yang dia kata, dia nak seolah-olah dia nak cakap yang Shanks nak gunakan salinan road poneglyph yang ada pada Kid ni untuk memancing Blackbeard ke arah dia lah. Macam tu. So bagi saya idea tu pun sangat-sangat menarik lah. Sebabnya kita dapat tengok yang kita dapat tengok yang Shanks ni dia ada something lah. Dia macam sesuatu yang disimpan terhadap Blackbeard. Kita dapat tengok masa Shanks jumpa dengan Whitebeard dulu pun dekat atas Moby Dick, dia sendiri bagi tahu dekat Whitebeard lah. Dia cakap yang parut dekat mata dia tu masih lagi dapat rasa kesakitan tu. Parut tu pula bukannya disebabkan oleh apa-apa pun, tapi disebabkan oleh salah seorang daripada bekas nakama Whitebeard tu lah, which is Marshall D. Teach ataupun Blackbeard. So kalau ada cara untuk dia pancing Blackbeard untuk berhadapan secara adil, bersemuka kan. Kalau kita nak kata Shanks mungkin boleh nak berhadapan dengan Blackbeard masa dekat Marineford dulu, sebab Shanks dah ada kat situ, Blackbeard pun dah ada kat situ kan. Tak payah susah-susah nak cari Blackbeard. Tapi masa tu kita dapat tengok yang Blackbeard dah berada dalam keadaan yang orang kata
pre-war, bukan pre-war, post-war, lepas pada peperangan, mana Blackbeard dah mengalami kecederaan dan sebagainya. Dan kan kita dapat tengok dalam chapter pada kali ni, sebelum nak start menyerang Kid tu pun, Shang pastikan dulu, dia tanya Yasub dulu, macam mana keadaan Kid tu, adakah Kid sihat ataupun tidak. Mana Shang ni dia betul-betul kalau nak perang, dia menepati rukun-rukun ataupun syarat-syarat peperangan tu lah, kita cakap kan. Maknanya tak boleh serang orang lemah kan, semua dan sebagainya tu. So masa tu mungkin dia tak berhadapan dengan Blackbeard sebab keadaan tu tak sesuai untuk dia berlawan dengan Blackbeard. Okay, kalau dia nak cari Blackbeard dekat Hachinosu pula, dia dah tahu Blackbeard ada kat Hachinosu. Tapi masalahnya Blackbeard ni seorang yang sentiasa bergerak kan. Even bila Shang tanya Honggo kat mana Blackbeard pun, Blackbeard Honggo cakap dia tak kat mana Blackbeard tu dia tak tahu, tapi yang pastinya Blackbeard keluar daripada Hachinosu. Macam tu. Kalau tak pun dia kena consider juga nak masuk sarang seorang Yonko kan. So benda tu, kalau ada cara untuk fair fight, dia boleh pancing Blackbeard keluar daripada sarang, dia pun dekat tempat yang lain tapi sama-sama jumpa, adalah dengan cara untuk memegang semua salinan road poneglyph tu lah. So that Blackbeard tak ada option untuk dapatkan salinan road poneglyph melainkan berjumpa dengan Shang. So saya sangat suka lah dengan idea dia macam tu. Alright, kalau abang macam mana pula bang? Tapi itulah dekat kita tengok juga dekat Kid tu dia ada betul poneglyph salinan yang pada mana kan. Sebab setahu saya lah kan, sebelum ni dia ada ambil salinan poneglyph daripada Big Mom, lepas tu dia dapat daripada Wano kan. Yang Zo tu tak pasti dia dapat juga ke? Saya rasa tak ada kan daripada Zo. Tak ada. Zo dia tak ada. Dia tak ada kan. Lepas tu yang misteri punya poneglyph lah, dia ada 2 je lah kan. Cumanya kalau kita nak kata dia menghalang dia buat macam gitu supaya dia nak halang Blackbeard daripada dapatkan poneglyph tu. Cuma dia ada 2 je lah kan. Kalau dia dapat lah, cuma dia ada 2 je lah. Lagi untung kalau dia ambil daripada Law, sebab Law ada 3 tak silap saya. Sebab Zo dia pergi. Tapi cuma sebab Law tak ada Big Mom punya. Law tak ada Big Mom punya. Law pun ada 2. Big Mom punya. Law hanya ada 2. Jadi Law jadi kalau lah Blackbeard dia menang dengan Law kan. Jadi dia ada 2 road poneglyph. Dia ada daripada Zo, dia daripada Wano kan. Jadi still itulah menarik lah apa yang Soya ni sampaikan, which is dia still nak dapatkan daripada Kid ni yang dia ambil daripada Big Mom punya kan. So itulah. Tapi itulah sebelum ni kita boleh tengok yang Blackbeard ada kacau kan, sarang Big Mom kan. Dia pergi rampas puding tu. Itulah in my thought saya rasa takkan dia ambil puding je. Kalau lah dia nak buatkan puding itu untuk baca road poneglyph, mesti dia ambil sekali kan poneglyph kat situ kan. Jadi setidak-tidaknya dia dah ada 3 lah salinan poneglyph yang mana dia tak perlukan pun nak pergi kacau Shanks kan. Tak berhadapan dengan Shanks. Cumanya yang saya rasa tarik dengan apa yang dia beritahu tu, obviously Shanks really want face to face with Blackbeard tau. Kat situ. Sebab apa saya rasa menarik, sebab saya macam saya bagi tahu dekat dalam teori saya sebelum ni, yang mana saya tertarik dengan penyampaian Yuderon yang dia bagi tahu Oda punya jalan cerita dalam pembikinan One Piece ni, dia nak mana muka awak teruskan. Sekejap, teruskan. Pembikinan One Piece ni dia suka cerita, dia jalan cerita dia ada 3 perkara. Yang antaranya adalah two side of the same coin kan. Jadi mungkin two side of the same coin apabila Shanks bertemu dengan Blackbeard dekat sini adalah ketika mana tahu ketika Roger bertemu dengan Shiki. Masa at war tu kan. Jadi kalau benda tu berulang kembali kan itu mengembalikan nostalgia kita dulu-dulu kan. Jadi itulah kalau benda tu patah balik jadi seronok juga kita nak tengok kan macam mana, macam sebelum ni Roger dengan bantuan tsunami ke ribut ke macam mana, sekali harung je 52 ke 51 fleet Shiki kan. Jadi kita tengok diorang, si Blackbeard ni pun dia ada Titanic captain dia sendiri, ada kapal-kapal pun kan. Kan menarik juga kalau benda tu berulang kembali lah kan. Dan Shank pun dia ada fleet dia tersendiri juga, tapi fleet dia tu itulah ceroy-ceroy lah kan. Menarik jugalah kalau kita nak tengok. So penyampai itulah apa yang si Soya ni komen tu bagi saya menarik lah kan. Dia nak tengok face to face Shanks with Blackbeard. Alright, seterusnya saya nak ambil satu komen ni daripada video kita berkenaan dengan chapter analysis part 1. Komen ni datang daripada Muhammad Izzuan Benjaini. Dia beritahu kenapa Frankie tak semua badan dia jadi batu selepas kena dengan S-Snake. Kalau dia cyborg pun, kenapa Satellite Vegapunk boleh jadi batu pula walaupun dia orang sendiri boleh tukar part badan? Ke diorang ni more ke biological cyborg? Menarik juga ni sebab both kita tengok Frankie pun cyborg juga kan. Lepas tu yang si apa panggil Satellite ni pun cyborg juga. Cuma itulah Frankie ni dia separuh-separuh lah cyborg kan. Tapi berbalik kepada persoalan tu, apa pandangan awak Alright. Sebenarnya dia kalau untuk soalan daripada siapa nama dia tadi ni? Izzuan Jaini.
Izwan Jaini ni sebenarnya dia bagi saya kan, kita dah tak perlu nak berteori lah. Sebab jawapan dia tu dah ada fakta, dah ada konkret. Yang mana kita dapat tengok, kalau kita tengok balik dalam chapter masa Frankie kena serang dengan Snack, Frankie dia bukannya kena serangan teknik melo ataupun dia kena slave arrow tau. Frankie ni dia kena serangan perfume femur. Yang mana perfume femur ni adalah apabila Snack sepak Frankie tu kan. So bila Snack sepak muka dia, sebahagian daripada badan dia bertukar jadi batu. Dan hakikatnya, faktanya pun memang serangan perfume femur apabila digunakan oleh buah Hancock sekalipun, begitulah akibatnya. Maknanya sebahagian sahaja daripada tubuh mangsa yang terkena serangan perfume femur tu yang akan bertukar menjadi batu, bukannya kesemuanya. So dekat situ kiranya kalau ramai orang berpendapat lah, sebab saya dapat tengok juga kat ruangan komen abang, ada setengah orang dia utarakan pendapat, dia rasa kenapa Usopp dengan Lilith jadi batu sepenuhnya sedangkan Frankie tak jadi batu, sebab Frankie ni separuh cyborg separuh manusia kan. Tapi sebenarnya bagi saya cyborg tu bukannya satu faktor menyebabkan Frankie tu menjadi batu separuh, ataupun sama ada sebab bila kita utarakan unsur cyborg ni, dia akan jadi isu berbangkit adalah bila satelit boleh pula jadi batu. Kenapa Frankie jadi separuh pula kan? Kalau nak kata Frankie separuh manusia separuh batu, Usopp manusia pun keseluruhan batu. Rupanya sebenarnya persoalan dia bukanlah dekat cyborg ke tak cyborg, tapi persoalan dia tu teknik serangan tu. Yes, yang tu. Point dia dekat situ. Sebenarnya tak kisahlah kau cyborg ke kau tak cyborg. Maknanya seandainya perfume femur tu digunakan kepada satelit sekalipun, sebahagian sajalah daripada badan mereka yang akan berubah menjadi batu. So kat sini kita dapat tengok macam mana telitinya Oda bagi saya kan. Sebab sebahagian besar daripada kita pun terlepas pandang part ni kan. Kita pun tak perasan masa tu Snape guna serangan perfume femur dekat Frankie. So sebab kalau pun saya ada benda macam gitu juga kan? Yes, ada. Memang ada. Memang dekat Marineford pun memang separuh je lah badan Marine yang jadi batu bila kena sepak dengan buah Hancock. Sebab tu bila tanya saya apa? Zai sambung. Sebab tu bila tanya saya cakap benda ni dah ada jawapan yang konkret lah. Bukan lagi satu teori lah. Mungkin kita lah yang terlepas pandang part tu. Alright, next. Okey, alright bang. Tadi abang dah baca komen, saya bagi pendapat kan. Terus sekarang kita gilih pula kita ganti. Sekarang saya pula baca komen, kemudian abang pula yang akan bagi jawapan lah. Sebab saya yakin ramai orang tengok ni mesti nak dengar jawapan daripada Kimi Skoverito punya kan. Siapalah sangat saya ni kan, menumpang saja bila-bila abang jemput kan. So dekat video chapter analysis part 1 1079 juga, saya perasan ada beberapa komen yang berulang abang kan. Yang mana komen ni bagi saya agak menarik dan agak panas sikit lah kan. Yang mana dia orang bagi tahu kan, dalam video ni abang ada utarakan idea tentang kenapa York mampu untuk mengatasi satelit-satelit lain dalam hierarki pemberian arahan kepada Seraphim. So dekat sini ada beberapa lah kan, antaranya termasuk Al-Mahmudi 99, Syed Aji Channel, Iceman dan Andy Syawandi, yang diorang bagi jawapan dekat komen sebenarnya. Diorang cakap sebenarnya kenapa perkara ni berlaku sebenarnya adalah disebabkan oleh Oda dah bagi jawapan pun dekat kita sebelum ni bang kan. Diorang kata lebih kurang macam ni lah. Dia kata kenapa bila York bagi arahan, satelit yang lain macam Shaka ke, Edison ke, Lilith ke tak boleh dah nak bagi arahan dekat Seraphim. Sebab diorang ni berada pada satu hierarki yang sama. Diorang berada pada satu tahap yang sama kan. So komen-komen ni dia punya intinya cakap, contohnya kita dapat tengok sebelum ni macam mana Stussy lah. Even selepas Lucy dan Kaku dah tumbang pun, diorang kata Stussy tak mampu untuk override arahan daripada Lucy dan Kaku, sebabkan Stussy tu berada pada satu tahap yang sama dengan Lucy dan juga Kaku dalam hierarki pengawalan Seraphim tu. So kat sini diorang kata sebab yang samalah kenapa York boleh bagi arahan, sebab York bagi dulu dan kemudian sebab tu satelit lain tak boleh nak override arahan tersebut sebab diorang ada dekat level yang sama kan. So sebahagian daripada orang pun macam saya sendiri nak tanya abang, adakah sebenarnya point ni kan, kenapa sampai abang ulang-ulang benda yang sama? Sebab sebelum ni pun abang ada tempelkan potongan video daripada spoiler chapter 1078 pun discuss pasal benda yang sama kan. Adakah sebenarnya abang terlepas pandang point ni, ataupun abang perasan tapi ada benda lain yang menyebabkan abang rasa wajar untuk kita ketengahkan isu ni? So kalau ada sedikit jawapan daripada abang. So macam forum perdana dengan saya pakai kopiah Alright. Terima kasih panel. Jadi Ustaz Zahir. Okay. Tak, pada saya sebab benda tu dia inconsistency tau. Sebab pendedahan Oda sebelum ni dia macam tak tally dengan apa yang kita dapat. Sebab tu saya keep on persoalkan dan alhamdulillah ternyata nampak banyak nakama kita dah semakin aware dengan benda yang saya cuba sampaikan. Sebab dia punya rules asas dia adalah orang yang dia punya hierarki arahan ni adalah orang yang bagi arahan
kan, hanya orang tersebut sahaja yang boleh untuk apa tu bagi arahan selanjutnya ataupun untuk macam cancelkan arahan tadi, macam gitu. Ataupun dan orang yang sama level dengan dia ni tak boleh nak override arahan orang yang bagi arahan tu, melainkan orang yang berada di atas daripada orang yang bagi arahan tersebut, dia boleh override balik. Jadi dan tu yang pertama. Yang kedua, arahan mestilah diberi melalui berdepan-depan. Kan, dia tak boleh bagi melalui dan mushi dan sebagainya. Dan benda tu kita boleh nampak inkonsistensinya adalah dekat dalam chapter 1065, yang mana bila Shaka bagi tahu dekat S-Shark untuk hentikan serangan kepada Straw Hat, dan kita nampak S-Shark dia telah obey ataupun dia telah mematuhi arahan daripada Shaka, walaupun arahan itu adalah sebelum ni dibagi kepada punks yang lain. Sedangkan punks ni, satellite ni semua berada dalam hierarki yang sama lah kan, level yang sama. Dan kita boleh tengok yang seterusnya pula, di mana Edison dia juga telah bagi arahan kepada S-Shark melalui Dan Mushi, yang mana sepatutnya dia tak boleh bagi melalui Dan Mushi. Kalau begitu Gorosei dah boleh bagi arahan kepada Seraphim ni. Dan yang seterusnya adalah macam yang awak beritahu tadilah, macam Lucci ni dia somehow dapat override balik arahan daripada Sentomaru setelah dia knock down kan Sentomaru. Sedangkan itu bukan arahan daripada Lucci, kan, tapi itu adalah arahan daripada Sentomaru, kan. Tapi bila Stussy berjaya untuk kalahkan Lucci, dia beritahu balik tak boleh, sebab itu sebelum ni arahan adalah daripada Lucci. So dekat situ, sebab itulah saya keep on bercerita ataupun bercakap tentang benda-benda ni, sebab benda ni dia tak konsisten. Jadi harapan saya adalah agar Oda perasan benda ni dan dia akan bagi tahu baliklah cerita yang sebenarnya macam mana York buat dan sebagainya itulah yang saya inginkan lah. Tapi dari Zahir sendiri macam mana? Alright. So yes, walaupun saya yang tanya soalan ni dekat abang tadi, tapi sebenarnya saya tanya tu disebabkan oleh komen-komen lah daripada penonton-penonton yang nak tahu kan. So sebenarnya saya pun ada jawapan. Saya pun ada baca komen-komen tu. Kadang-kadang saya rasa macam nak jawab juga dekat ruangan komen tu kan. Tapi memandangkan ni bukan channel saya kan. So saya jawab, tak selayaknya lah saya jawab kan. So sekarang bila abang dah bagi saya peluang, saya nak kongsikan pandangan saya lah. Kenapa sebenarnya saya melihat abang Kimi masih lagi mengutarakan perkara yang sama, iaitu tentang York yang mampu mengatasi arahan-arahan satelit lain lah. Sedangkan macam mana yang komen-komen tadi dah sebut lah, macam Al-Mahmudi 99 cakap, Syed AJ Channel cakap, Iceman cakap dan Eddie Syawandi cakap, diorang kata satelit yang berada pada satu tahap yang sama ni, salah seorang daripada mereka bila dah bagi arahan, satelit yang lain dah tak boleh nak override. Saya setuju, saya sangat setuju 100% dengan fakta tu, sebab benda tu Stussy yang bagi tahu dekat kita semua kan. Dalam chapter yang bertajuk Miss Buckingham Stussy, yang mana chapter ke 1073 atau 1074 lah kan, atau 1075, saya tak ingat the exact number. Tapi memang Stussy ada cakap orang yang berada pada hierarki yang sama tak boleh nak override arahan daripada orang yang mula-mula bagi arahan. Okay? Tapi masalahnya, untuk pengetahuan korang, saya ni juga sekarang saya buat colouring panel. Saya sebagai hobi, saya akan colouring panel. Dalam colouring panel, saya jumpa detail-detail yang kata Alhamdulillah lah kan. Saya jumpa benda yang mungkin orang tak ramai perasan, saya perasan. Dan antara detail yang menarik ni adalah dalam chapter yang ke-1079, pada permulaan chapter ni, kalau korang perasan, dekat panel masa York bagi arahan dekat Seraphim dekat luar Labo Face, masa tu kalau korang tengok dekat belakang York dengan Seraphim, masa tu kan gelonsor kat belakang tu dah pecah, lepas tu bangunan pun dah rosak. Maknanya masa tu Seraphim tu telah pun diberikan arahan oleh Edison. Kalau korang ingat balik dalam chapter yang ke-1075 yang lepas ataupun 1074, York sendiri ada jumpa dengan Snake. Masa mula-mula York jumpa dengan Snake dekat dalam bangunan tu kan, masa yang kita tak tahu lagi York tu pengkhianat, kan ada York gosok-gosok kepala Snake. York cakap dekat Snake, Snake, bukan tadi Edison dah bagi arahan dekat Seraphim, suruh semua tunggu dekat luar kan, suruh semua tunggu dekat luar, jangan masuk pun dalam bangunan ni. Dan kemudian dia tanya dekat Seraphim, kenapa korang masuk pula kan, patut korang ikut arahan Edison. So bila saya baca balik chapter yang ke-1079, saya nak dapatkan kepastian adakah beberapa jam York buat rancangan ni sebelum daripada Edison bagi arahan dekat Seraphim ataupun selepas. Dan lepas saya teliti, saya tengok ternyata benda tu selepas daripada Edison bagi arahan dekat Seraphim. Sebab bangunan tu dah rosak, dah hancur dah pun, maknanya Seraphim tu telah pun dijinakkan oleh Edison. Sebab macam yang kita tahulah, lepas daripada Seraphim mengganas tu, Edison dengan Lilith lah yang telah pun keluar untuk meredakan ataupun menenangkan Seraphim ni. Makna bila Seraphim dah calm down, Seraphim dah tenang tu sebab arahan daripada Edison tadi lah kan yang suruh dia berhenti daripada menyerang. Tapi the problem is adalah macam mana
Yok boleh override arahan daripada Edison tu, sedangkan sepatutnya Edison dah bagi arahan dulu. Bukankah mereka yang berada pada taraf yang sama tu sepatutnya dah tak boleh nak override arahan daripada orang sebelum dia? So kalau kita kira, kalaulah kita kata, kita andaikan konsep yang sama yang terpakai kepada authority chip tadi terpakai kepada satelit, maknanya semua satelit ni setaraf je, tak ada siapa yang lebih daripada siapa, sepatutnya Yok tak boleh nak override arahan daripada si Edison tadi. Betul tak? Sepatutnya sekalipun Yok minta tolong Serafim untuk bantu dia mengkhianat, Serafim tak boleh dengar arahan daripada dia. Serafim patut tunggu je dekat luar bangunan. Sebab Yok sendiri cakap yang Serafim dah diarahkan oleh Edison tadi untuk tunggu dekat luar bangunan. Tapi bila Oda tunjuk dekat kita satu panel, bangunan dah rosak, Yok bagi arahan baru. Arahan tu boleh counter arahan Edison, menunjukkan bahawa Yok ni dia mampu untuk overcome ataupun override arahan daripada satelit yang lain. Dalam erti kata lainnya, dalam bahasa mudah dia adalah Yok ni ada dia punya hierarki yang lebih tinggi daripada satelit-satelit yang lain. Macamnya abang cakap dalam video yang part 1 tu lah kan, abang bagi tahu yang tak mustahil ataupun berkemungkinan Vegapunk memberikan keutamaan nombor 1 dalam kalangan satelit kepada Yok, memandangkan Yok ni adalah perut bagi ke semua satelit yang membekalkan tenaga. Yang mana kalau Yok kalah, yang semua satelit-satelit lain, kalau Yok mati, semua takkan ada tenaga lain sebab tak ada makanan, tak ada sumber yang membekalkan makanan kepada mereka. So saya memandang benda ni adalah satu isu yang masih lagi belum ada jawapan yang tuntas. Saya tak menafikan fakta daripada Stussy tu, betul komen-komen yang bagi tahu tadi daripada Al-Mahmudi 99, initial agenda dan sebagainya, betul. Cuma saya nak tanyakan balik satu soalan pula. Kalau konsep yang sama terpakai, kenapa Yok mampu untuk mengatasi arahan daripada Edison? Sepatutnya kalau benarlah konsep yang sama terpakai kepada satelit, Yok tak boleh nak meminta bantuan selepas daripada Edison bagi arahan dekat Serafim. So saya rasakan isu ni masih lagi relevan untuk dibincangkan lah. Dan bukannya saja-sajalah kata Abang Kimi nak ulang dan ulang dan ulang tu lah kan. Sebab sampai hari ni pun masih belum ada jawapan yang tuntas daripada Oda. So kalau korang ada pendapat korang sendiri, yang biasalah, please drop your comment down below so that nanti Abang Kimi boleh baca dalam video-video yang seterusnya. Itulah, mungkin itulah je lah yang macam mana Oda nak counter balik apa yang telah inconsistency yang berlaku kat sini kan. Mungkin itu je lah. Antara jawapan yang saya boleh bagi adalah berkemungkinan watak-watak ni dah berjaya awakenkan diorang punya sifat masing-masing kan, yang mana diorang ni boleh ada pendapat diorang sendiri, keinginan diorang sendiri, kehendak diorang sendiri, tingkah laku diorang sendiri, macam gitulah. Saya rasa macam gitu je lah kalau Oda nak counter balik inconsistency yang berlaku ni lah. So rasanya sampai dekat sini je lah kot kita punya baca komen. Nampaknya 3 je komen kita sempat baca kan, sebab banyak sangat kita kita pun komen balik kan, kita punya pendapat lah kan. So guys, jangan lupa ataupun jangan serik ataupun jangan keep on perkongsian komen-komen korang tu yang bernas-bernas kan, supaya kita dapat hasilkan konten macam gini, supaya sama-sama kita dapat berdiskusi dan kita berborak-borak berkenaan dengan animasi ataupun manga ataupun siri anime yang kita sayangi ini kan. Alright, so guys, Zahir rasanya ni je kita ada masih yang kita ada. Yes. Itulah. Saya pun nak minta maaf lah kalau ada terlebih cakap kan, apa kan. Kalau korang rasa macam melampau pula Mak Edi daripada Kimi kan, saya minta maaf kan. Sebab jarang saya ada peluang nak cakap ni. Kalau ada kesempatan saya cakap. Itulah function saya bawa awak pun. Alright, ada apa lagi? Itu je lah Okay. So guys, stay tune dengan segmen ataupun episod kita yang seterusnya berkenaan dengan segmen membaca komen ini. So guys, that's all we have untuk perkongsian kita pada kali ini. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat berpuasa.